Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Pengalaman yang ingin saya bacakan pada tengah malam ini datang daripada Yusman. Beliau berkongsi peristiwa yang berlaku ketika beliau dan rakan-rakan menganjurkan sebuah perhimpunan di salah sebuah chalet di Pasiris. Kata Yusman, begini Casey, saya ringkaskan pengalaman saya ini. Salah seorang daripada kawan, yaitu seorang perempuan dari kawan kami. Sebenarnya kami semua tahu. Ada yang baru dapat tahu, ada yang dah lama tahu. Beliau ni baru saja baik dengar cerita lah. Baik daripada berubat. Ini kerana dengar cerita, kata Yusman, dia adalah pewaris saka yang telah pun diturunkan dari arwah neneknya. Dia memakan masa agak lama untuk dia berubat. Dan dipendekkan cerita, akhirnya dia jumpa mungkin seorang pakar perubatan Islam yang layak, yang boleh membantu dapat merubat dan mengeluarkan saka ini dari tubuhnya. Jadi pada hari chalet, kata Yusman, saya dah dengar di antara mereka yang ada, khususnya budak-budak lelaki ni, mengatakan nak main permainan yang dipanggil Spirit of the Coin. Mereka ajak, tapi tak semua yang nak ambil bahagian. Tapi si budak Siti bukan nama sebenar, yang sebelum ini ada sejarah pewaris saka yang telah pun kononnya pada waktu itu dikatakan dah bebas daripada saka. Apabila katanya Yusman ramai-ramai duduk nak bermain permainan Spirit of the Coin, yang mungkin anda semua tahu bagaimana permainan ini dijalankan. Lebih kurang ada dalam 6 orang, termasuk 2 perempuan, yang lain budak lelaki, yang lain ada yang dah balik, ada yang juga sedang main handphone, ada yang sedang berbual dengan kekasih. Jadi permainan Spirit of the Coin sebenarnya, kata Yusman, saya tidak bermain. Saya hanya perhatikan mereka bermain dari sofa. Sebelum ni sebenarnya saya terdengar mereka tujuan bermain Spirit of the Coin adalah untuk memanggil roh, memuja sesuatu. Jadi budak perempuan bernama Siti yang pernah ada sejarah kena rasuk, kena sampuk, ya, pernah ada sejarah yang kononnya arwah nenek turunkan saka kepadanya. Sekarang ini dia ajak main sama-sama. Soalan yang pertama, mereka letak jari di atas duit 50 sen, 6 jari telunjuk. Soalan pertama adalah soalan berkenaan dengan budak perempuan yang pernah ada sejarah saka dan kena sampuk. Adakah engkau masih berada di dalam badan ataupun tubuh Siti? Ya ataupun tidak? Tak gerak. Adakah engkau
masih ada dalam badan tubuh Siti. Siti dah takut. Siti buka mata. Apa ni korang? Alah, tak ada apa-apa lah. Kita main-main je lah. Tengoklah. Jangan lepaskan. Kau lepaskan Naas. Kemudian, Astaghfirullah, ya Allah, ya Allah. Kau tolak tak kelakar lah, jangan tolak lah. Bukan, aku tak tolak lah. Habis apa dia bergerak ni? Aku tak tahu. Kau tolak Jadi dalam permainan tu, kata Yusman, dia perhatikan masing-masing bila duit 50 sen tu bergerak seolah-olah bergerak dengan sendirinya. Ada yang tak nak mengaku dia buat, ada yang tak nak mengaku, ada yang katanya terasa terperanjat bila dapat rasakan duit itu seolah-olah bergerak. Jadi bila teman-teman yang lain tidak mengaku, katanya mereka semua terpanjat. Jadi adakah engkau masih ada di dalam tubuh Siti? Benda tu gerak pelan-pelan dan dia masuk ke petak yang mempunyai 2 huruf Y-E, ya. Diteruskan permainan, diteruskan dan akhir sekali, kata Yusman, apabila saya terpandang dan saya menjadi saksi pada waktu itu, kebanyakan di antara teman-teman yang lain dah tidur. Dalam diam, ada yang tidur di atas sofa, ada yang tidur dalam bilik. Jadi soalannya seterusnya, setelah beberapa lagi soalan, katanya, boleh tak engkau keluar, tunjukkan diri engkau? Kita nak tengok sekejap aja. Nak ataupun tidak? Bayangkan. Dia tanya lagi, boleh tak kalau engkau tunjukkan diri engkau? Kita nak tengok engkau sekejap aja. Tiba-tiba setelah 2 kali bertanya, penantian agak lebih kurang dalam 2-3 minit, disambut dengan sesuatu. Sebelum lagi kali ketiga ditanya soalan, boleh tak? Tiba-tiba Siti dalam keadaan pejam mata mendongak ke atas. Anda bayangkan Siti mendongak setinggi-tinggi dongak, lidah dia terjeli keluar. Kemudian dia kata, boleh. Pendengar dia, kata Yusman, Siti mendongak ke atas, lidah terjeli keluar. Kemudian Siti seolah-olah cuba bernafas, tetapi seolah-olah nafasnya disekat. Semua menjadi terperanjat. Tangan masih lagi ada pada duit 50 sen. Selagi benda ni tak balik, selagi tu mereka tak boleh lepaskan. Kalau mereka lepaskan, mereka akan dipilih sebagai pewaris barang yang dibawa pada malam tersebut. Siti masih ternganga. Kawan-kawan yang lain ada yang tidur sampai terbangun sebab kedengaran dengan kuat dan jelas. Siti dalam keadaan, katanya di sini, menurun. Siti, kau okey tak? Siti tak kelakar lah, Siti. Jangan main-main lah. Siti, jangan main-main lah. Kau buat apa ni? Mereka semua, khususnya yang lelaki yang beria-ia sangat, rasa takut. Kemudian kata Yusman, saya dengar dengan jelas Siti berkata kepada kedua-duanya, terima kasih, katanya. Kesampukan Siti berterusan. Tidak ada jalan lain kecuali memanggil seseorang dan menyusahkan seseorang. Tetapi Siti selepas mendongak ke atas, dia tunduk bawah kembali macam biasa. Walaupun dia seolah-olah kelihatan macam bersih, tetapi tidak. Masih ada lagi yang mungkin ingin mendapatkan khidmat beliau. Terima kasih dan selamat tengah malam, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio
Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, pendengar Ria 897. Berikut ini ingin saya kongsi sama. Ini datang daripada Kak Ramlah yang ketengahkan pengalaman peristiwa yang dialami oleh beliau. Dan kata Kak Ramlah, Kisi, mohon maaf, pertama kali sekali kakak nak kongsi pengalaman peribadi. Dan bukan untuk nak cakap tentang jiran, tidak sama sekali. Tapi ini juga melibatkan jiran yang mana kakak tak nak sebut lah siapakah jiran kakak. Jadi kata Kak Ramlah, begini kisahnya. Kakak dengan jiran hidup sebagai jiran ni dah bertahun lamanya. Jadi bila ibunya meninggal dunia, kakak antara yang pertama dapat tahu. Dari hospital tu dibawa kembali jasadnya untuk dimandikan, untuk disolatkan sebelum dikebumikan. Dan pendengar Misteri Jam 12 katanya di sini, kata Kak Ramlah, setelah ibu meninggal dunia, dah habis proses lah, mandi, kemudian proses untuk menguruskan jenazah, kemudian ditanam dan sebagainya. Bila balik rumah, dalam rumah tu ada seorang pembantu rumah yang menjaga arwah ibu yang dah pun meninggal dunia. Dan sekarang pembantu tu pada waktu malam, kakak ni dengan suami tengah duduk tengok TV dekat ruang tamu. Tiba-tiba kakak dengar suara dari rumah sebelah yang mengganggu kakak dengan suami. Anda bayangkan pendengar ya, dengar suara melirit panjang, membuat kakak dengan suami rasa takut sangat. Rupa-rupanya pembantu rumah ni terkena rasukan. Setelah dikebumikan, dia balik, dia diam tak layan. Tiba-tiba bila terdengar sesuatu, iaitu laungan azan. Kakak ingat lagi, waktu itu kedengaran laungan azan. Pembantu rumah jadi tak betul, terus membuat suara panjang melirit. Pendengar Misteri Jam 12, tak apa, kakak dengan suami pun ialah sebagai seorang jiran yang kenal dan hidup berjiran bertahun lamanya, pergi rumah sebelah. Pintu ditutup, kakak ketuk. Hana, buka pintu. Oh, Kak Ramlah, ada apa? Tadi kakak dengar suara pembantunya agaknya sedang menangis dalam keadaan ketakutan. Oh, tak ada apa-apa lah kak, tak ada apa-apa. Jadi kami pun, kakak dengan suami pun, okeylah, mungkin mereka tak nak beritahu, nak rahsiakan. Kembali ke dalam rumah, tutup pintu, tutup TV, masuk dalam bilik nak tidur. Tengah baring atas katil, Casey. Tengah baring atas katil. Ini lumrah manusia. Bila kita cakap jangan tengok, kita akan tengok. Seperti contoh, kau jangan tengok sebelah kiri kau. Ada lelaki tu, dia pakai baju kelakar. Kawan cakap jangan tengok, tetapi anda tetap akan toleh dan tengok. Begitulah pada malam itu. Setelah pergi rumah jiran, cuba tanya, nak beri pertolongan, mungkin mereka rasa tak sedap hati. Balik ke rumah, masuk dalam bilik, tengah baring atas katil, suami miringkan badan. Betul-betul mulutnya dekat telinga kakak. Jangan tengok cermin, jangan tengok tingkap. Jadi bila suami cakap macam tu berbisik, kakak pun toleh mendongak ke atas, tengok cermin. Alangkah terperanjatnya bila kakak tengok tingkap cermin kakak,
Casey, kakak kenal dengan jiran sebelah. Dah macam saudara, Casey. Nak mak, arwah mak mereka yang telah pun meninggal dunia. Kakak nampak dekat tingkap, wajah arwah mak jiran sebelah siap dengan berkafan, hidung disumbat kapas, muka yang kakak nampak ni pucat lesi. Dan dari situlah kakak terperanjat. Terperanjat kakak dibuatnya sebab ternampak arwah makcik dekat tingkap Casey. Kakak terus toleh badan, pusing, miring, tengok lain. Konon-konon menyanyi untuk tenangkan diri yang sedang takut, Casey, katanya Kak Ramlah. Sekarang baru kakak tahu perasaan pembantu apabila mungkin pada waktu itu dia terkena rasukan yang ditinggalkan oleh arwah. Jadi anda bayangkan mendengar ia malam-malam hari terdengar bunyi suara pembantu rumah. Kemungkinan seperti ini. Rupa-rupanya itu adalah perkara yang benar, tuan-tuan dan puan-puan. Bila Kak Ram ataupun Kak Ramlah ternampak, Kak Ramlah rasa takut sangat-sangat. Sampaikan untuk beberapa hari, kata Kak Ramlah, kakak tak berbual dengan orang. Kakak tak tahu macam mana nak senyum dengan Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dengar Ria 897. Kisah berikut ini seperti saya katakan datang dari Fura. Beliau balik agak lewat jam lebih kurang antara 1 hingga 2 pagi pulang ke rumahnya. Dalam pengalaman Fura menaiki lift rumahnya, itu berada di tingkat 13. Rumah tingkat 13, turun naik lift. Pada waktu tu beliau seorang diri. Dan katanya ini adalah satu kebiasaan manusia. Sekarang ini tak kisah lelaki atau perempuan, tapi kalau perempuan confirm pasti plus chop akan buat perkara ini. Kita kalau jalan nampak cermin, kita akan tengok diri kita sendiri. Tengok refleksi, tengok rambut lah, tengok makeup lah, tengok diri kita, tengok pakaian. Begitulah dengan saya. Saya balik jam 1 lebih pagi, masuk dalam lift, pintu tutup, dah tekan tingkat 13. Dalam perjalanan dalam lift tu, sebelah kiri dengan kanan ada besi, iaitu besi sebelah kiri dengan kanan, ibarat seperti cermin yang nampak refleksi. Jadi saya ni, kata Fura, sedang bermain dengan rambut saya. Sebabnya awal tadi saya baru saja ribbon rambut. Jadi tengah pegang rambut lah, daripada atas kepala saya pegang, tarik bawah rambut, tarik. Tiba-tiba sedang saya berbuat demikian beberapa kali. Katanya ada tarik atas, tarik bawah, tarik sampai ke bawah, sampai ujung rambut, tarik lagi atas, bawah. Tengoklah tengah betulkan rambut, tengok parting, tengok rambut saya yang panjang dah ribbon ni. Saya perasan, saya tarik rambut, kenapa rambut aku panjang sangat Casey, sebenarnya pada waktu itu rambut saya melepasi bahu hanya lebih beberapa sentimeter saja. Tapi dalam lift, bila saya tarik rambut saya, ia seolah-olah hampir sampai bahagian setengah tubuh saya, Casey. Tengah tarik, saya tengok sendiri terperanjat. Rambut hitam sama, tapi kenapa sampai bahagian setengah tubuh? Pendengar misteri jam 12. Dalam masa yang sama, bila saya terperanjat sebab tengok rambut panjang, saya terkejut dan terjungap-jungap saya dibuatnya kerana terperanjat. Kemudian bila saya pusing lagi dan saya tengok rambut saya dah kembali tempat biasa. Adakah saya hayal ataupun apa yang telah pun terjadi?
Jadi sampai tingkat rumah saya, daripada balik happy-happy, nak mandis dan juga salin pakaian, tidur, balik dah tak boleh Casey. Dah rasa takut dan seram sangat-sangat. Jadi akhirnya sampai rumah, seperti dikatakan tadi, saya mandi, bersihkan diri. Kemudian saya keluar daripada tandas, masuk ke dalam bilik, salin pakaian. Jadi bila saya berada depan cermin, sebab awal tadi bila saya keluar tu, saya dah ribbon rambut. Jadi saya, katanya Fura, duduk depan cermin, masih bermain dengan rambut lagi hampir-hampir jam 2 pagi. Tengah tarik rambut saya masih sedikit sahaja melepasi bahu. Tarik, okey. Kemudian tarik lagi rambut, kiri kanan tarik, okey. Tiba-tiba bila saya sedang tengok cermin, saya nampak Casey macam ada tangan dekat celah rambut, tarik rambut saya, tarik. Tangan siapa tu? Casey, tangan tu menjelma dalam beberapa saat, tapi saya boleh rasa ada tangan orang yang masuk celah rambut saya dan tarik rambut saya dari atas. Setengah jalan, bila saya perasan, dia berhenti dan hilang. Casey, tu tangan siapa Casey? Saya bila nampak perkara tersebut, tanya dalam hati, tangan siapa tu? Kemudian saya terpekik sekuat-kuatnya. Malam tu adalah malam paling menyeramkan dalam hidup saya. Jadi akhirnya perkara ini menjadi satu gangguan dalam hidup, yang mana dalam rumah kadang-kadang terdampak kelibat. Sebelum ini tak ada. Selalunya saya yang ternampak, saya yang kena. Dan mendengar Ria 897 FM, kata Fura, setelah saya terkena gangguan tu, saya takut sangat-sangat. Takut nak duduk dalam bilik seorang diri, nak duduk dalam rumah seorang diri, nak naik lift seorang diri. Jadi ibu saya lah teman saya ke mana saja saya pergi. Katanya Fura. Terima kasih dan juga selamat malam Casey. FYI, rambut panjang melebihi paras bahu sampai setengah tubuh. Dan juga pendengar Ria 897 FM, bila saya balik tu, sedang tengok cermin, macam ada orang pula yang sedang membelai-belai rambut saya, sebab saya nampak jari orang masuk celah rambut dan tarik seperti mana yang saya lakukan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Hai, siapa bercakap tu? Ni Datuk Seri Hassan. Apa khabar Datuk Seri Hassan? Oh baik, Casey. Ini panggilan dari mana ni? Okey, saya daripada Bukit Merah. Ada kisah tentang apa? Silakan. Saya ingin bercerita tentang pengalaman yang saya alami pada tahun 1998. Waktu itu saya berada di Shah Alam, di rumah bapa. Dan rumah saya ni bersebelahan dengan jalan raya yang terkenal dengan selalu ada banyak aksiden. Jadi satu petang tu saya tengah duduk lepak dengan bapa saya. Tiba-tiba kita terdengar satu macam pelanggaran yang kuat. Bila saya nampak satu kereta telah berlanggar dengan pokok dan dia remuk. Saya yang berlari bergegas ke sana. Orang pertama sampai ke sana dan saya melihat lebih kurang dalam 4 susuk tubuh berkelimpangan di jalan raya tu. Ada yang kepalanya pecah, ada yang mukanya dah koyak, ada yang perutnya tu terburai.
Dan saya sempat lagi nampak driver dia tu masih lagi hidup sepertinya nyawa-nyawa ikan. Dan ada lagi satu pakcik tu sedang menyuruh dia mengucap gitu. Lebih kurang 2 jam kemudian datang ambulans dengan polis dan semua mayat-mayat tu diangkat lah. Pada waktu tu kita tak ada handphone kamera. Jadi kita pakai kamera biasa tu lah kan. Jadi saya punya jiran saya ambil petik-petik gambar tu. Jadi ini terjadi petang. Jadi pada waktu malam bila semuanya dah habis, saya pun keluar dari rumah nak pergi ke KFC. Saya lintas jalan tu, saya pun dah lupa dah tentang kisah tadi petang tu. Dah habis makan KFC, balik semula. Saya lalu tempat yang sama, baru saya teringat, tadi petang tu ada aksiden tu kan. Jadi bila saya tengah jalan tu, bau macam bunga wangi tau. Padahal tempat situ tak ada bunga-bunga wangi, cuma pokok-pokok biasa je. Saya masuk rumah, tengah tengok TV tu, tiba-tiba halaman rumah hall saya tu rasa sejuk. Padahal saya tidak ada aircon. Saya macam lain macam ni. Dan sejuknya tu macam kita tak pernah saya rasa gitu. Tiba-tiba cuaca kat daerah rumah saya tu berubah dan saya nak cakap ni susah nak mungkin tidak dipercayai orang, tapi tiba-tiba kilat tu menyambar masuk daripada dapur, tingkap dapur, masuk ke hall dan hampir-hampir kena dengan saya. Tapi dalam di sekelip mata tu, saya sempat nak elak gitu, saya melihat 3 susuk tubuh yang tadi petang itu yang saya nampak kemalangan tu, mereka berdiri di depan saya. Saya macam nak pengsan gitu. Jadi bila saya dah nampak gitu, saya dah menggeletar dan dia pun dah hilang lah. Bapak saya keluar, bapak saya pun tanya, kenapa? Pasal apa? Dia pun dapat rasakan perubahan yang ketara gitu. Jadi saya esok paginya saya tanya ibu saya, dia seorang manager di syarikat Proton Malaysia. Rupa-rupanya yang kemalangan semalam itu adalah melibatkan para pekerja dia. Jadi pekerja-pekerja ini mereka telah bawa keluar kereta racing daripada Proton tu dan mereka menemui kemalangan. Jadi itulah saya punya kisah yang saya rasa sampai sekarang meninggalkan satu kesan yang amat mendalam. Ini berlaku di seberang tambak lah ya? Ya, saya. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Kembali. Okey, silakan 669-11897 669-11897. Yang ini kiriman selanjutnya. Kisah yang dikirimkan kepada saya yang ringkas datangnya daripada Putri. Putri kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengalaman saya ni ketika saya bermalam di rumah teman. Kisah ini berlaku di rumah kawan saya di Bukit Batok. Kawan saya ni dalam rumah tu yang menetap bersama selain daripada ibu dan ayah kawan saya, kata Putri, nenek pun tinggal bersama dengan mereka lah. Jadi kawan saya ni adalah anak tunggal, satu-satu anak dalam keluarga ini. Beliau bila datang ke rumahnya tu, memanglah apa barang jua dia miliki dalam biliknya. Tak perlu keluar bilik Kisi. Ada laptop, dah ada laptop, ada desktop lagi, dan ada lagi lah gadget-gadget yang lain yang telah pun diberikan oleh ibu dan ayah sebagai hadiah. Maklumlah anak tunggal. Jadi kadang-kadang saya suka pergi ke rumahnya bukan kerana ada gadget, tapi kami suka duduk berbual-bual, kami suka bercerita tentang kehidupan, tentang kawan-kawan dan sebagainya. Dipendekkan cerita, waktu malam tu saya nak pergi tandas. Jadi kawan saya ingatkan saya. Sebelum ni memang tahu pun neneknya memang macam tu. Katanya, kau nak pergi tandas baik-baik nenek aku ni dia suka takut-takutkan orang. Sebabnya nenek kawan saya ni dia dah nyanyuk sedikit. Nanti dia akan takut-takutkan orang, buat suara lah dan macam-macam lagi lah. Jadi saya pun keluar daripada bilik menuju ke arah dapur, nak pergi ke tandas yang terletak di bahagian dapur rumah kawan saya.
Jadi dipendekkan cerita, apa yang terjadi apabila saya pergi dapur, saya nampak ni nenek kepada kawan saya sedang duduk dekat dapur. Dapur tu ada meja makan, dia tengah duduk seorang diri dalam gelap. Saya nampak tengah jalan, astaghfirullahalazim, ni takutkan orang aje. Kemudian dia diam tau, tak layan. Saya pun masuk tandas. Saya sedang buang air kecil. Tiba-tiba saya dengar suara. Baik-baik kat dalam. Baik-baik kat dalam. Katanya dengan suara nada orang tua, dengan suara terketak-ketak, katanya baik-baik dekat dalam, baik-baik kat dalam. Kemudian saya pun, jangan main-main dah ni kacau-kacau orang nanti bilang Syikin Syikin tu adalah nama kawan saya, kata Putri. Saya keluar dari tandas. Nenek tadi masih duduk. Masih duduk dekat dapur. Masuk dalam bilik. Kemudian saya cakap dengan kawan saya, kata Putri, kau tahu tak, nenek kau duduk kat dapur sorang-sorang. Terkejut aku tau. Habis aku dalam toilet tengah buang air kecil, dia boleh cakap baik-baik sorang-sorang, baik-baik sorang-sorang. Macam mana lah kau boleh hidup kat dalam rumah ni malam-malam mesti dia takut-takut engkau. Kemudian kawan saya Syikin beritahu saya, Putri, aku sebenarnya tadi cakap dengan kau pasal nenek aku suruh baik-baik, suruh hati-hati. Nenek aku ni suka kacau-kacau kau. Sebenarnya aku main-main. Nenek aku tak ada rumah hari ni. Saya terperanjat, Casey. Bila kawan saya kata dia ingatkan saya suruh hati-hati dengan nenek saya, sebenarnya nenek tidak ada di rumah. Nenek berada di rumah Pak Cik dan menetap di sana untuk beberapa minggu. Bila saya dengar, saya tak percaya. Syikin pun tak percaya kisah yang saya ceritakan. Kemudian lalu ditunjukkan ia adalah sesuatu yang benar. Barulah dia percaya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey saudara, kisah berikut ini tapi sebelum itu kiriman daripada pendengar kita. Katanya di sini Casey tentang sebuah kondominium yang berhantu di Ampang. Saya juga pernah dengar antara tempat yang seram di Malaysia iaitu di, kalau tak silap saya, katanya kondominium Sri Angsana di Ampang yang dijual dengan harga yang amat murah, dan walaupun murah susah nak dapat pembelinya. Yang ini pula saudara, kisah dikongsi sama oleh seorang pendengar. Ini berlaku di seberang tambak, di salah sebuah tempat letak kereta pusat beli belah. Lazimnya tempat letak kereta ni di pusat beli belah, adanya tempat-tempat pusat-pusat ini menyediakan khidmat tempat letak kereta di bawah tanah. Ada kalau masuk aja
Anda akan masuk pintu untuk masuk ke tempat letak kereta. Dia ada lantai ataupun tingkat B1, B2, B3. Jadi inilah kisah terjadi kepada seorang pendengar. Beliau katanya, saya tak nak beritahu pusat beli belah mana di Johor, katanya di sini. Tapi tempat pusat beli belah ni memang antara tempat yang dikunjungi oleh ramai orang Singapura. Waktu tu saya dah agak lambat, agak lewat dan dah hampir-hampir nak tutup pusat beli belah tu. Saya masuk ke tempat letak kereta, keluar dari kenderaan saya. Saya tak tengok pun saya letak di tingkat mana, dekat kawasan mana, sebab saya nak beli sesuatu. Jadi oleh kerana dah nak tutup, saya keluar dari kenderaan, terus saya lari untuk mendapatkan sesuatu yang mana telah pun disuruh oleh isteri saya untuk membelinya. Sampaikan saya terlupa, sampaikan dah nak dekat tutup baru teringat. Ini kerana Casey akibatnya bila jumpa kawan-kawan lama, duduk berborak-borak sampai lupa apa yang dipesan oleh isteri. Oleh kerana tak naklah saya kena marah, sebab kalau saya lupa, ini kali ketiga saya lupa Casey, nanti kena beletih sepanjang malam. Jadi nasib baik sampai belum lagi tutup. Sempat saya beli barang yang isteri pesan. Dah banyak kali isteri pesan. Jadi pendengar Ria, katanya teman kita kemudian dah beli barang, dah settle, nak balik ni, baru terfikir, tingkat berapa aku letak kereta? Saya turun mula-mula pergi B1, jalan cari pusing, mana kenderaan ni? Tekan alarm ataupun bunyi pada kereta saya. Kata beliau, tetap tak ada bunyi. Dan saya runsing, mana kereta ni? Saya rasa tingkat B1. Tak apalah, saya turun dekat tingkat B2. Dan kemudian apa yang berlaku bila saya berada dekat B2? Tengah jalan ni, cari kenderaan, tekan. Saya ternampak dekat tembok kapak bawah tanah di sebuah pusat beli belah di Johor. Dekat tepi tembok, saya lihat ada susuk tubuh seorang perempuan sedang berdiri. Kalau dia diri tepi tembok, tepi tu kereta, saya faham. Tempat tu dah tak ada kereta langsung. Ada 2-3 biji kereta bahagian jauh, kata beliau di sini. Biji tu salah. 2 buah kereta. 2-3 buah kereta. Jadi beliau ceritakan lagi. Jadi bila saya nampak wanita tu berdiri, mungkin dia sedang tunggu kenderaan, mungkin sedang main handphone. Tapi bila saya perhatikan, dia berdiri tegak di tepi tembok. Saya tak indahkan, tengah runsing cari kereta. Rupa-rupanya saya akhirnya jumpa. Saya letakkan kenderaan saya di tingkat B1, sebelah ujung yang mana saya tak perasan. Nasib baiklah jumpa. Masalahnya bila sedang saya menuju ke arah tempat saya letak kenderaan saya, wanita yang sama Kisi berada dekat B1, betul-betul berdiri di sebelah tembok juga. Bila nampak, saya dah tahu ada sesuatu yang tak kena. Mulut saya mula komat kamit membaca. Baca. Kemudian menuju ke arah kenderaan, hidupkan enjin dan keluar daripada pusat beli belah yang disebutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Semua, saya akan bacakan kisah yang pertama pada malam ini di Ria 897. Kiriman daripada Tuan Haji Ghazali. Katanya di sini, saya adalah seorang pemandu teksi. Memandu seorang diri, tidak ada partner, tidak ada relief driver. Saya memandu mengikut masa yang sesuai dengan jadual saya. Kata Haji Ghazali,
Pengalaman yang ingin disampaikan ketika beliau dah terlampau penat. Matanya terlampau kelat, terkebil-kebil, tak tahan nak memandu. Nak balik memang jauh. Jadi beliau menceritakan inilah yang terjadi sekitar jam 1 lebih pagi. Beliau ni, ya, jam 1 lebih pagi, beliau baru saja turunkan penumpang yang mana penumpang ini ingin diturunkan di kawasan Changi. Jadi dari Changi nak pulang ke rumah, dia nak menggunakan lebuh raya ECP. Jadi menggunakan laluan di belakang, merupakan dekat laluan landasan bersebelahan dengan laluan landasan kapal terbang ataupun runway lah untuk kapal terbang. Sedang memandu dekat laluan jalan yang disebutkan dekat Changi Coast Road. Laluan tu memang panjang sepanjang-panjangnya. Jadi dah turunkan penumpang, saya pun pandu memasuki kawasan yang disebutkan tadi. Saya mula rasa mengantuk sangat-sangat. Saya cuba lawan, tapi beberapa kali itu kenderaan teksi yang saya pandu ni akan seolah-olah belok, ya, sebelah kiri atau kanan. Jadi saya rasa terperanjat. Bila bangun tu nampak teksi saya hampir-hampir dekat penghujung bahu jalan. Kalau saya tak sedar, Casey, kemungkinan teksi tu akan terbalik. Jadi apabila saya dah tahu saya dah tak boleh tahan lagi, saya pun hentikan teksi saya. Untuk pengetahuan para pendengar Ria 897, jalan yang disebutkan oleh teman kita ni sebelah kiri, kesemua dari hujung ke hujung ada track untuk lari, track untuk berbasikal, iaitu di atas ataupun di tepi jalan raya lah. Kemudian dekat sebelah track tu merupakan tanaman rumput-rumput, kemudian belakang tu ada hutan, ada pokok-pokok yang lebih besar. Jadi gambaran yang ingin digambarkan tu, tempat yang disebutkan jauh daripada orang ramai, tempat tu memang sunyi. Jadi saya pun dah tak tahan sangat, tekan hazard light, saya tarik handbrake, kebelakangkan kerusi. Saya boleh rasakan hanya dalam beberapa saat pada waktu itu, kata beliau, dah pun masuk alam tidur. Tidur dan terus tidur tanpa saya sedari, Casey. Akhirnya saya terbangun. Kerana apa? Kerana dalam teksi saya ada sejenis bau yang harum sangat-sangat. Begitu wangi dan harum bau ni, sampaikan saya tersedak dan bangun daripada tidur saya. Bila bangun, saya pun naikkan balik tempat sandar kerusi teksi itu, tegakkan balik kerusi teksi, dan kemudian jarak depan saya lebih kurang dalam 20 hingga 30 meter jarak daripada mana teksi saya berhenti di tepi jalan. Saya nampak ada seorang perempuan sedang berdiri dekat tepi jalan. Kemungkinan, Casey, kata beliau, kemungkinan dia juga sedang tunggu teksi. Jadi dah nampak kan ada orang, wah, ini bangun dapat rezeki ni, dalam hati Encik Ghazali, Haji Ghazali menceritakan. Dah tegakkan kerusi, matikan hazard light. Dari jauh saya high beam, 2 kali saya high beam, memberi syarat, jangan tahan teksi lagi, aku nak sampai. Jadi saya pun dari jauh dah high beam, rasa macam wow, ini pelanggan last, minta lah dia nak pergi tempat yang saya nak pergi, bonus untuk saya. Jadi dah masuk. Jadi anda bayangkan bila dah pandu teksi, nampak dalam 20-30 meter ada perempuan tengah diri tepi jalan. Jadi Tuan Haji Ghazali mengatakan, wah, ini rezeki, jangan ditolak, musuh jangan dicari. Saya pun pandu, kata beliau, pandu menghampiri wanita yang sedang berada dekat tepi.
Pandu dan pandu. Apabila kita lalu depan wanita ni, kita akan ada blind spot. Bila kita tengok dengan cermin, memang tak nampak. Bila kita tengok dengan wajah sendiri, kemungkinan boleh. Katanya di sini, pendengar Ria 897. Jadi, bila dia pandu tu, saya pandu, kata Encik Haji Ghazali ni. Pandu, kemudian nampak dekat tingkap depan boleh nampak, tingkap tepi sebelah kiri saya boleh nampak. Saya pandu depan sikit supaya pintu belakang ni betul-betul depan dia. Jadi dia nak masuk senang. Pandu, kemudian nampak tingkap depan, nampak tingkap tepi, dia masih lagi berdiri. Pandu lagi, nampak blind spot. Maknanya dalam blind spot tu dah tak nampak perempuan tu. Pandu lagi, pintu belakang. Tapi yang terperanjat, tepi jalan tu tak ada orang. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Saya sampaikan jalan ke depan, pandu ke depan. Rupa-rupanya memang itu adalah hadiah. Bayangkan. Jadi itu adalah hadiah yang menakutkan dalam hidup saya. Apabila saya keluar dari teksi, saya tengok kiri dengan kanan, jalan tu sepanjang-panjang jalan lurus. Kalau dia jalan pun saya boleh nampak. Wanita berkenaan yang berdiri di tepi jalan hilang, Casey. Hilang begitu saja. Jadi sekarang timbul tanya soal. Persoalannya, apabila Encik Abdul ataupun Encik Ghazali sedang tidur, dia terbangun daripada tidurnya, katanya di sini terhidu, terhidu bau wangi sangat-sangat. Sekarang baru dia tanya, bau wangi itu datang dari mana? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, kisah seterusnya yang ingin saya bacakan pada pagi ini, iaitu hari Khamis 15 September 2016. Ini datang daripada Siti Adawiyah, ataupun katanya di sini Casey boleh panggil saya Wiyah. Dan kata Wiyah, nama pendek Wiyah, nama panjang We Are The World. Jangan marah, saya bergurau di pagi Khamis. Baik, Wia berkongsi pengalaman, menceritakan satu kejadian yang berlaku pada dirinya. Katanya, Casey, dalam rumah saya ni ada satu kejadian pernah berlaku. Rumah saya kalau masak nasi, hanya dalam 3-4 jam nasi yang dimasak penuh tu akan basi. Lagi bila buka periuk nasi tu, nampaklah nasi tu dah mula lembik, dan bila makan tu boleh rasa nasi tu dah basi. Dan pada mulanya ingatkan periuk nasi yang rosak. Saya pun membeli periuk nasi yang baru dan masak sama juga. Masalah nasi basi. Selain dari itu, kata Wia, saya pernah nampak juga susuk tubuh dalam rumah yang lalu. Ada kalanya saya sedang duduk dekat ruang tamu, nanti ternampak seolah-olah macam ada orang masuk dalam bilik tidur. Kadang-kadang macam ada orang, seperti ada orang yang seperti ada orang masuk dapur. Jadi perkara yang diceritakan ini sesuatu yang diharapkan dapat dikikis supaya kata Wia mungkin tidaklah anda berada dalam situasi yang sama. Jadi dipendekkan cerita, saya jumpa seorang pakar perubatan Islam. Dia datang rumah saya dan dia kata satu perkara yang membuat saya terperanjat. Katanya, rumah anda ni ada sesuatu yang menghuni dalam rumah, dan bila anda masak nasi, sebabnya nasi itu boleh basi, makhluk jin ni duduk dalam keadaan kaki terkangkang di atas nasi yang anda masak. Sebab itulah nasi itu mudah basi. Katanya ini adalah penjelasan secara halus. Jadi saya terperanjatlah. Saya tanya macam mana boleh datang. Katanya kemungkinan ada orang yang ada sikap dengki yang hantar.
Dia pun mula periksa dan apa yang berlaku dalam bilik tidur spare room katanya di situlah pakar tu tunjukkan mungkin asalnya daripada bilik ni. Asal daripada bilik ni. Cari, saya tolong pakar ni cari. Akhirnya dalam bilik tu semimangnya ada penghuni yang serba hitam. Jadi pendengar Misteri Jam 12, apa yang terjadi bila Wia katakan di sini pengalaman kisahnya bila pakar tu masuk dalam bilik yang disebutkan spare room. Ini mungkin bilik untuk guest ataupun tetamu. Pakar tu tunjukkan sesuatu, menunjukkan isyarat seperti dalam bilik ni ada sesuatu dan ada sesuatu yang tak kena. Lalu pakar tu melakukan apa yang perlu, membaca dan terus membaca daripada petang dihadiri, kemudian berhenti seketika, kemudian sambung balik sampai malam hanya untuk melihat keadaan rumah Wia, adakah rumah tu masih lagi selamat ataupun tidak, dan barang tu dihantar tu adalah sesuatu yang di luar jangkauan ada Wia sendiri. Jadi pendengar Misteri Jam 12, malam tu bila pakar tu datang dan dah tengok rumah tu, dah cuba bersihkan bahagian bilik rumah, bila nak tidur malam yang sama, Wia terdengar daripada tingkap bilik, iaitu bilik yang telah pun diuruskan oleh seorang pakar ni. Katanya di sini dengar suara orang minta tolong malam-malam. Datang daripada bilik tu tengah tidur. Kata Wia, saya selepas dengar tu saya telefon pakar beberapa kali baru dia jawab. Kemudian saya kata, Pak, masih lagi dengar suara. Okey, esok dia akan datang. Dipendekkan cerita, pakar tu datang. Pakar tu dengan Wia cuba cari sekali lagi dalam bilik, gelidah barang sana sini. Rupa-rupanya ada orang selitkan sesuatu dekat belakang pintu dalam bilik. Jadi pintu tu ada lubang sebelah tepi. Dekat tepi lubang tu ada orang lekatkan sesuatu yang memang takkan boleh jumpa kalau kita tak tahu mana nak cari barang tu. Jadi pakar tu jumpa yang disebutkan. Jadi akhirnya ditarik sejenis bungkusan kecil, sangat-sangat bungkusannya, ditarik daripada tepi pintu, iaitu bahagian hinge ataupun bahagian ada ruang pada pintu berkenaan, dan barulah dia tahu bila dia pegang barang tu, bulu rumah mula meremang. Sesuatu yang tak kena ada kaitan, katanya di sini dengan perbuatan yang berlaku dalam rumahnya. Jadi itulah kisah yang diceritakan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ria 897 MM. Misteri juga, tapi macam ada mesti kisah lama boleh? Boleh silakan. Okey, sekarang sekarang ada on air ni. Okey. Okey, cerita ni terjadi pada dalam tahun 70-an. Mengatakan apa, macam biasa itu umur saya 19-an tahun. Waktu tu makcik saya tersepak, kata tu sebab semain Cina tu. Oleh kerana waktu dulu tu macam kurang sangat, macam paranormal, macam membuat macam
yang pakar-pakar untuk mengobatinya kan. Jadi jumpa 2-3 orang tu, last kali dia mengatakan dia telah terkena langgar, dia tertendang makhluk halus ni punya anak lah, punya betul susu pecah. Cina punya tu. Lepas tu dia mengatakan, habis yang tu pakar cakap pergilah jumpa dengan pakar Cina yang Tok Pekong lah. Lepas tu jumpa Pekong Cina tu, dia mengatakan anak kau dah langgar Cina punya anaknya ni lah, dia betul susu pecah, kau kena ganti balik. Habis oleh kerana nak baik sangat, okeylah, pergilah, buatlah. Dia bilang kena belikan botol susu, sama susunya. Habis dia pegang, kau belikan gula-gula, yang gula yang apa, yang biskut yang atas ada cherry tu, apa macam manisan tu. Habis Cina tu, tempat jualan Cina tu macam perhatikan kita orang lah kan. Tapi macam ada tu package tu, ada duit semualah. Ada duit tu semua, beli benda tu, bang, so, dia bawakan Cina tu, dia bakar tu. Dia bilang Cina cakap, lagi 2 minggu kau tengok datang balik semula, kita nak tengok banyak keadaan macam ni lah. Lepas tu lepas 2-3 hari lepas dia buat semua tu, alhamdulillah baik. Tapi lepas 2 minggu datang semula ke tempat Tepekong tu, tokong Cina tu, yang buat kemuskilan, yang dia buat ketawa tu, bilang, ayah lu kasih orang susah. Dia bilang tau, apa susah pula? Gua cakap sama lu kasih tu susu, gula-gula sama tu, asal aku kasih wang. Sekarang tu dia punya bapa banyak bising, dia bilang punya anak sudah hore-hore tu duit. Kita pun dengar macam, iya ke betul ke ni kan? Jadi macam nakkan kelakar pun macam. Tapi alhamdulillah mati saya tu baiklah kaki dia tu kan. Cuma itulah nak berkongsi cerita lah. Itu je. Terima kasih ya. Sama-sama. Kembali. Okey, silakan 669-11897 669-11897 dalam Misteri Jam 12. Ada yang di sini kata kisah yang diceritakan malam ini memang best, Casey. Lebih best lagi kalau Casey dapat extend sampai pukul 3 pagi, Casey. Saya akan tabik spring Kalau extend sampai 3 pagi, tabik spring buat apa? Kalau extend sampai 3 hari pula. Kan dah melalut. Wow, kalau saya extend 3 hari, masuk buku rekod Guinness 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Pagi. Siapa tu? Oh, ini Mbak Yati. Ya, Mbak Yati. Ya. Ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Ya, ini pengalaman yang betul, nyata atau tidak nyata, saya tak tahu. Ini berlaku di mana tu? Saya di Indonesia. Dulu saya punya anak satu. Suami saya itu seorang ini macam apa, antar orang bawa kereta ini macam. Dan saya itu sakit sangat panas sekali. Tapi saya sudah ada kongsi sama orang, bawa orang. Sudah abang pergilah, saya tak apa di rumah. Saya macam sudah pergi jam 12 kalau saya tak salah itu. Dia balik lagi ke rumah. Ingat saya, abang sudah pergi tapi kau balik lagi. Fikir saya macam, saya tak ada fikir panjang sudah, ini suami saya sudah. Tapi sangat panas. Saya masih ingat, bukan salah. Abang saya panas nih. Saya bilang, okeylah, tak ada cakap. Dia diam. Kenapa suami saya diam? Kenapa ini tak sama? Betul tak sama itu jam 12 lebih lah itu dia kayak datang ini macam. Dan dia peluk saya itu sejuk sangat kayak ais deh. Dan saya pun, ayah ini suami saya. Saya rasa tali tak sama nih. Dan itu sejuk itu sampai sekarang pun saya pun tak tahu hilang. Saya pagi bangun mak mau sembahyang subuh macam. Dia tok pintu suami saya datang. Loh, abang datang. Yang tadi siapa yang nak peluk tu? Siapa yang peluk saya tadi Siapa? Saya fikir
siapa ya? Itu hilang sampai saya bangun tak ada apa, tak ada sakit. Sampai sekarang saya tak pernah sakit. Sampai kerja di Singapura ini pun tak pernah sakit. Itu saya sampai sekarang fikir. Tetapi saya, kalau setiap saya habis sembahyang dan berdoa apapun, itu kayak datang lah itu di body saya ini. Sejuk itu kayak ais itu datang. Saya pun sampai sekarang tak tahu ini apa. Semakin saya baca surat-surat itu, semakin kuat le. Sampai sekarang saya pun tak tahu apa ini. Dan maaf saya bukan apa paranormal atau orang pandai, bukan. Ada orang sakit ini saya cakap di Singapura sini, ini story sikit saja. Dia sakit, dia Cina punya orang anak. Ini cakap saya bukan bohong, ini demi Allah. Ini Cina punya orang. Dia panggil master sama master, tapi dia tak tahu ini ada apa. Dan dia bilang, ya anak ini sangat gede, sangat. Dan dia ini ada ini Cina punya sembahyang, ada baka-baka isi tong-tong itu baka-baka, tahu toh? Di sini itu dia pukul sama kaki mah. Dan dia balik sudah tak ada. Ini dia body sudah lain lah, bukan yang seperti dulu. Dia sudah pergi hospital, orang tak betul lah. Itu ada 1 minggu atau 10 hari, tak tahu lah. Dia panggil saya, makcik saya, kamu tolong ini adik saya family gini macam. Oh, saya orang Muslim, saya pun tak tahu lah. Dia makcik tahu saya percaya orang Muslim, dan saya percaya sama Allah, jalan Allah yang tahu. Saya tengok, ya dia betul-betul bukan dia body mah, dan dia hilang lah, kayak hilang sudah ini macam. Saya pun tak tahu kenapa, saya pun tahu ini macam, saya pun tak tahu. Saya tak tahu ini, tapi kekuatan itu datang. Saya sejuk kayak ais ini macam. Saya tahu ini anak tak betul. Dan saya sudah awak percaya dulu baik, sekarang pun baik sudah ini macam. Tak payah fikir panjang apapun. Saya cakap sama yang punya anak, sama bapak dia, sudah awak Buddha, percaya sama awak sembahyang Buddha, saya sembang saya kita tahu ini macam. Dan saya habis sembahyang tahajud, saya pun tak ada fikir panjang nak untuk apa. Saya di sini pun kerja dan saya nak cari family. Alhamdulillah, saya datang hari Sunday, Minggu, Isnin, Selasa, Rabu okey lah. Dan itu keluar dari body itu cakap-cakap. Itu cakap-cakap, awak nak apa? Saya tanya dia. Dia cakap saya tak ada nama, saya tak ada rumah, saya tak ada baju, saya tak ada makan. Dan awak nak apa? Saya nak semua. Okey, ini body, ini manusia, awak tak boleh. Saya cakap ni. Dan saya kasih dia tasbih saya lempar dia kepala. Dia nak, okey, awak nak jadi Muslim atau jadi awak? Dia cakap jadi saya, tapi kasih saya nama. Okey, aku kasih nama, aku kasih makan, aku kasih semua, awak pergi. Dan continue itu sekitar 7 hari lah dia nak pergi. Dan saya ada puasa sendiri untuk ini. Saya pun tak tahu, tapi ini body saya tak tahu. Ini tapi yang mungkin dari kelantaran ini sejuk itu, mungkin saya pun tak tahu. Sampai sekarang saya nak tahu saya ini apa. Saya ini macam, saya ini apa, saya pun tak tahu. Tapi saya percaya Allah kasih jalan saya untuk jalan baik. Cuma mau ambil jalan baik atau tak baik, ini saja. Tapi saya nak mau ingin tahu siapa tahu ini orang yang Singapura bisa tolong saya. Saya ini body apa saya pun tak tahu. Tapi saya maaf, bukan saya ikut Buddha, tapi saya menghormati. Setiap saya tidak di Singapura, setiap pagi saya kayak
Kata orang Cina, orang Muslim tak boleh bakar, tapi saya tak. Setiap pagi saya ambil itu, bakar steak itu, bakar setiap ini pagi kayak good morning, thank you, ini macam. Saya di Singapura 5 tahun hampir, tapi semua temple Cina punya saya tahu semua. Ini yang saya tahu, tapi saya nak minta tolong juga yang tahu-tahu apa ini. Ini body saya tak tahu. Saya pun bingung. Apa itu? Apa yang masuk body saya itu? Suami saya bukankah? Inilah yang bikin teka-teki saya sampai sekarang. Sampai saya tahu semua, tengok apa yang orang tak tengok, saya bisa tengok. Ini pun saya pun tak tahu lah. Ini apa body saya? Tapi saya dalam hati saya hanya asma Allah saja, jalan baik saja. Walaupun saya tapi saya seperti Oset punya orang di Indo macam. Saya menghormati Singapura. Buddha sangat kuat, power sangat kuat. Saya tahu. Saya thank you sama ini ada ini apa? Acara ini abang ke sini bisa curhat lah. Kalau ada orang yang bisa tolong saya ini nak harus bagaimana, saya pun tak tahu. Di Indonesia saya tak seperti ini. Saya bukan master, saya bukan orang pandai, saya bukan apa, saya tak tahu. Karena air water satu gelas bisa bikin orang baik, saya pun tak tahu. Tak tahulah. Itu pengalaman saya. Saya sangat suka Singapura, tapi nak jalan baik. Kalau tak baik, saya tak tahu. Terima kasih sama abang. Terima kasih waktunya untuk saya. Saya sangat suka acara ini. Itulah pengalaman saya. Sampai sekarang ada teka-teki apa, saya tak tahu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam ya Yati. Terima kasih. Okey, itu dia kisah daripada teman kita dalam Misteri Jam 12. Saudara, satu lagi kisah sebelum saya berehat. Ini kejadian yang berlaku, yang dialami oleh mana ni? Sekejap ni dia. Ini kisah ini daripada Kak Fauzia. Beliau berkongsi pengalaman. Katanya di sini, jangan suka bersiul di dalam rumah, kerana siulan itu adalah muzik mainan syaitan. Perkara ini saya pernah beritahu suami saya yang gemar bersiul dalam rumah. Jadi satu hari itu saya pernah tegur, katanya, bang, jangan bersiul dalam rumah, nanti syaitan datang. Kemudian suami saya akan jawab, awak ni syaitan. Dah bertahun pun saya bersiul, tak ada apa-apa pun. Alah, ni semua pemikiran kita lah, kata suami dengan selamba. Pada suatu hari, saya ni keluar ikut kakak ipar pergi seberang tambak. Suami saya tak ikut. Jadi dia duduk dalam rumah. Tahu-tahu bila saya balik sekitar jam 2 lebih pagi, suami saya berada dekat luar rumah, sedang duduk dekat luar rumah. Saya pun rasa macam pelik. Suami saya padahal ni memang tak suka keluar rumah dalam kawasan yang dekat tu pun dia tak suka. Tiba-tiba dia dekat luar rumah. Jadi saya tanya, bang, dekat luar buat apa bang? Dia diam, tak nak cakap. Akhirnya dia beritahu, kata Kak Fauzia, suami saya menceritakan waktu dia sedang berada dekat dapur, sedang bancuh minuman, kopi lah buat sendiri. Isteri keluar, jadi suami bancuh kopi sendiri. Tengah bancuh kopi, jadi bunyi cawan yang bancuh tu, dikacau minuman tu dengan sudu besi. Jadi cawan, sudu besi, dia nak bancuh tu, ketang. Tiba-tiba ada bunyi suara orang bersiul di samping bunyi sudu yang terketuk pada cawan beberapa kali tu, ketika dia sedang kacau air ataupun bancuh minuman. Dia berhenti, katanya suami saya, dia berhenti seketika, dia cuba dengar, tapi suara tu tak kedengaran lagi. Dia cuba bancuh lagi, kacau. Tiba-tiba suara orang bersiul datang lagi dari dalam rumah. Yang paling menakutkan, apabila suami saya cuba menjenguk, sebab ruang tamu gelap, suami tak buka lampu, hanya ada lampu daripada luar koridor rumah tu masuk dalam, memang terang lah. Pintu pun buka tak tutup, hanya pintu besi yang ditutup. Dan suami menjenguk
daripada dalam bilik, rumah saya ada 5 bilik, salah satu bilik dia nampak macam ada orang hitam belegam menjenguk juga daripada salah satu bilik sambil mulutnya dalam keadaan sedang bersiul. Sedang mulutnya muncung tu sedang menunjukkan yang dia sedang bersiul. Suami saya bila nampak, dia terus terperanjat dan apa yang terjadi, minuman yang dia buat tu sampai tertumpah sedikit atas lantai. Oleh kerana dia takut, dia diri di luar sampailah saya pulang mungkin, ataupun sampai dia tenang. Dan kemudian bila toleh memang benar, dia katanya di sini memang benar suami saya menceritakan yang dia toleh tu, dia menjenguk tu, dia ternampak wajah sesuatu yang menyeramkan, hitam dan menakutkan untuk Misteri Jam 12. Terima kasih dan selamat pagi. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12